Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kedua ni, untuk live worksheet, saya akan kongsikan dengan cikgu-cikgu cara-cara untuk membina soalan. So, saya kongsikan 5 jenis atau 5 bentuk macam mana soalan tu kita nak sediakanlah. Okey, jom kita lihat macam mana nak membina soalan dalam live worksheet. Okay, yang pertamanya cikgu kenalah log in dulu. Okay, kemudian kita akan bina soalan dengan klik dekat button Make Interactive Worksheet. Kemudian klikkan pada Get Started. Okey, paparannya bentuk macam ni lah ya cikgu. Okey, kemudian cikgu akan pilih file cikgu. File tu mesti dalam bentuk format PDF ataupun gambar, image ya. JPEG atau PNG tu, itu adalah image. Dan size limit untuk file tu mestilah 5 MB. Okey, kemudian kalau cikgu tak tahu nak save, nak tukarkan Word kepada PDF, bolehlah rujuk link yang disediakan tersebut. Kita nak choose file, jadi klikkan pada choose file kat situ. Kita nak uploadkan soalan. Okey, sekarang ni saya nak mulakan dulu dengan soalan objektif. Okey, kemudian klik upload. Inilah paparan yang akan keluar. Okey, kalau sebelah kiri itu kita ada button edit. Sekarang ni paparan untuk button edit. Okey, kemudian yang sebelahnya adalah untuk preview dan yang ketiga tu adalah untuk save. Okey, yang keempat tu adalah button untuk discharge. Manalah tahu kod cikgu tak jadi nak upload soalan, nak save soalan tu, jadi cikgu boleh discharge. Kemudian yang terakhir tu adalah untuk upload soalan lain. Jadi ini adalah soalan objektif. So sekarang ni soalan dia memang dah ada dengan jawapan dia. Cuma kita nak bagi sediakan button untuk pelajar klik dekat situ yang mana untuk jawapan yang betul atau dia nak pilih yang mana antara A, B, C, D tu kan soalan objektif ni. Okey, so yang pertama sekali kita akan sediakan kotak, kemudian kita akan tuliskan select yes untuk jawapan yang betul dan select no untuk jawapan yang salah. Okey, jadi cikgu akan type semualah untuk soalan A, B, C, D dia tu. Yang mana yang betul, select yes. Yang mana yang salah, select no untuk semua soalan. Okey, saya nak maklumkan juga untuk live worksheet ni, maksimum jawapan dia adalah, markah dia adalah 10. Semua markah per 10. Jadi kalau untuk soalan objektif ni, sediakanlah 10 soalan. Okey, cikgu bolehlah buat benda yang sama untuk soalan nombor 2 hinggalah soalan yang seterusnya. Okey, untuk dekat button A, B, C, D tu, sediakan yang macam tu lah. Sekarang kita tengok preview dia. Okey, so bentuk soalan macam ni lah. Dia akan keluar button tu kan. Nampak tak warna biru tu? Pelajar boleh klik dekat situ lah. A, B, C, D tu. Yang mana dia nak jawab. Okey, ni saya bagi contoh. Kita nak test. So, kalau cikgu dah buat semua dan cikgu dah klikkan semua, cikgu tekan finish. Okey, so nanti dia akan keluar macam tu lah. So, A tu jawapan betul warna hijau. Yang lain tu dia tak klik. Kalau dia klik jawapan salah, dia akan keluar warna merah. Jadi inilah cara untuk cikgu sediakan jawapan untuk soalan objektif. Okey, button untuk pelajar klik jawapan yang betul untuk soalan objektif. Sekarang ni kita nak tengok kaedah untuk sediakan soalan yang kedua, cara yang kedua. Okey, saya nak pilih soalan struktur. Kali ni kita tengok soalan struktur pula. Okey,
choose file dulu, kemudian upload macam tadilah. Okey, ini adalah paparan untuk soalan struktur tadi. Okey, jadi kaedah yang kedua ni, saya nak tunjukkan cara untuk bina soalan drag and drop. Tarik dan letakkan pilihan jawapan yang kita dah sediakan pada ruangan jawapan yang dikehendaki lah. Okey, kita akan typekan drag dekat pilihan jawapan dan drop pada ruangan yang kita nak dia letak jawapan tadi. Yang pertamanya kita highlightkan, kemudian kita typekan drag 1. Dekat ruangan yang kita nak dia letak jawapan tadi, kita typekan, kita select dulu, lepas tu kita typekan drop 1. Jadi drag 1 akan didropkan dekat 1 tadi. Seterusnya untuk yang kedua, kita akan typekan drag 2 pada pilihan jawapan. Kemudian drop 2 untuk kotak yang kita sediakan untuk jawapan tersebut. Yang ketiga pun samalah. Yang ketiga kita akan tuliskan drag 3 dekat pilihan jawapan. Dan kotak yang kita nak letakkan jawapan tadi, kita typekan drop 3. Jadi itulah kaedah yang kedua, drag and drop. Okey, untuk yang kaedah yang ketiga, kita nak sediakan pilihan jawapan. So, kita sediakan dia 3 pilihan jawapan, dia akan pilih daripada situlah. Memang sebenarnya ini adalah soalan struktur. Tapi kalau kita bagi dia type untuk jawapan yang panjang, nanti jawapan dia kalau dia salah sikit ke, tak ada perkataan ni ke, dia akan jadi salah. Jadi kita bagi pilihan. Lagipun soalan ni sesuai untuk pelajar yang sederhana dan lemah. Sama macam tadi, kita akan sediakan kotak untuk kita tuliskan jawapan tu. So, untuk yang ni kita akan tuliskan atau type choose. Kemudian kita akan typekan jawapan dia. Okey, dia rapat lepas titik bertindih dia rapat. Okey. Jawapan pilihan jawapan yang pertama. Kemudian kita akan klik slash. Lepas tu kita akan typekan pilihan jawapan yang kedua dan type slash. Okey, kemudian kalau pilihan jawapan yang ketiga tu adalah jawapan dia, kita tambahkan star dekat depan. Okey, untuk pilihan jawapan yang betul, kita tambah star dekat depan. Untuk kaedah yang keempat, okey, kita tak nak bagi pilihan jawapan, bukan drag and drop. Kita nak pelajar tu type jawapan. Sebab untuk soalan ni dia simple je. Pelajar hanya perlu tuliskan huruf K dengan N tu sahaja. Jadi dia senanglah nak type je kan. Kalau macam yang soalan pilihan tadi, kalau kita bagi pelajar type, mungkin silap sikit je ayat dia, jawapan dia dah salah lah. Okay, tapi untuk yang soalan ni, dia hanya perlu type satu perkataan sahaja. Jadi tak ada masalah lah. Untuk yang ni, kita sediakan kotak. Lepas tu, kita terus je tulis jawapan yang betul lah. Okey, tadi jawapan dia adalah K dengan N. Jadi, kita terus type K dan juga N. Sekarang, kita pergi ke kaedah yang kelima, iaitu padankan jawapan. Okey, padankan jawapan. Kadang-kadang ada juga kan soalan dalam SPM tu yang padankan jawapan dia. Okey. Kita selectkan pada gambar tu. Kita select besar-besar pun tak apa. Kalau kecil-kecil nanti pelajar tu nak garis, kalau tak kena pada ruangan yang kita sediakan tu, nanti jawapan dia salah. Okey, lepas tu kita akan typekan join 1.
Dekat ruangan jawapan dekat sebelah dia ni pun sama, kita highlightkan dekat situ melebihi daripada titik tu. Kemudian kita akan type sama, join 1. So join 1 dia akan join dengan join 1 tadi. Okey, lepas tu untuk gambar yang kedua ni kita akan typekan join 2. Dan jawapan dekat sebelah tu pun join 2. Okey, so itu jawapan dia lah. Okey, sekarang ni semua jawapan dah siap. Okey, jadi kita tengok preview dia. Okey, kita tengok preview dekat sini. Dia dah ada dah tanda-tanda. Okey, ni kita buat contoh. Okey, inilah yang pelajar akan nampak dan macam itulah kita akan drag and dropkan jawapan dia. Okey, untuk pilihan jawapan dia akan keluar macam tu. So kita pilihlah jawapan yang betul atau okey, ni kita nak test. Okey, jadi kita buatlah ada jawapan betul, ada jawapan salah kan. Sebab kita nak tengok kalau pelajar jawab tu macam mana bentuk dia. Okey, yang ni kita akan drag and drop juga. Tarik dan letakkan. Okey, pada jawapan dia. Untuk jawapan yang ni, pelajar hanyalah perlu type huruf K dengan N sahaja. Okey, yang ni pula untuk padankan. Lepas tu klik finish. Okey, so pelajar akan dapat macam ni lah. Hijau ni betul. Okey. Yang warna merah tu adalah jawapan yang salah. Warna hijau adalah jawapan yang betul. Tu saya saja je buat. Sebab nak testing kan. Inilah markah. Pelajar akan dapat macam tu lah. Okey, saya nak ubah sedikit untuk jawapan yang ni. Saya slashkan dengan huruf kecil. Sebab mungkin pelajar akan guna huruf kecil juga. Nanti kalau kita guna huruf besar, pelajar tu buat huruf kecil, jawapan dia nanti akan jadi salah. So, kita buat dua-dua lah. Kita type satu huruf besar, satu huruf kecil. Okey, kalau cikgu rasa cikgu dah puas hati dah dengan hasil yang cikgu dah buat, okey, kita savekan dia, klik button yang ketiga. Okey, lepas tu dia ada dua pilihan kat sini, sama ada nak save private tapi untuk 30 soalan saja atau share dengan cikgu-cikgu lain, dia tak ada had lah. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan kalau kita nak share dengan cikgu-cikgu lain. Okey, untuk bahagian ini kita akan typekan apa yang dia nak kat sini lah. Okey, tajuk dia. Cikgu type lah tajuk untuk latihan cikgu tadi. Lepas tu pilihkan bahasa sebab soalan saya dalam bahasa Melayu. Okay, lepas tu subjek dia sains. Penting ni klik subjek yang betul. Senang nanti cikgu lain nak cari. Cikgu isilah ya apa yang perlu kat sini. Contoh grade tu tingkatan 5. Okay, sebab saya buat untuk soalan tingkatan 5. Okay, lepas tu cikgu isilah semua sekali. Paling penting sekali jangan lupa klik button save.
Okey, untuk save hasil kerja cikgu. Kemudian kita akan klik open worksheet untuk tengok soalan kita lah. Inilah soalan kita. Okey, cikgu bolehlah klik copy link dekat bahagian atas tu untuk share dengan kawan-kawan yang lain dekat grup mana-mana. Okey. Okey, kalau cikgu nak assignkan dekat pelajar, cikgu kliklah add to my workbook tu. Pilih folder mana, kelas mana yang cikgu nak bagi. Okey, kalau cikgu nak cari kat mana soalan yang cikgu buat tadi, cikgu pergi dekat my worksheet. Dekat sinilah soalan dia. Okey, inilah soalan yang saya baru sediakan, baru 3 je. InsyaAllah di masa akan datang saya akan sediakan lagi lah soalan-soalan lainnya. Okey, sama-samalah kita berjuang ya cikgu-cikgu semua. Jadi saya harap video yang saya kongsikan ni dapat membantu cikgu-cikgu untuk menyediakan soalan latihan yang lain daripada yang selalu kita buat. Okey, menggunakan live worksheet ini. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.